tapi dari dekat atas tu sebenarnya di tengah terbakar. Macam kita nampak matahari tu. Matahari tu sebenarnya adalah bintang. Cuma dia adalah bintang yang paling dekat dengan bumi. Yang bintang-bintang kita nampak dari sekarang ni adalah matahari juga, tapi bintang-bintang yang jauh lagi jauh daripada bumi. Beratus-ratus ribu cahaya. Cahaya jauh dia. Okay, so bintang di langit. Ada 4 jenis buruj. Buruj ni yang tadilah gugusan bintang yang membentuk corak. So, kita belajar hari ni adalah 4 jenis. Yang pertama adalah biduk. Biduk ni dia punya corak dia. Selalunya dia perbuat daripada 7 bintang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So dia menyerupai mangkuk ataupun gayung ataupun senduk. Tak kisahlah macam mana yang mata kita nampak. Sebenarnya buruj-buruj ni dia macam ahli-ahli sains yang dululah, dia tengok-tengok bintang dari bumi kan. Lepas tu dia nampak dia ada berbagai idea dan cerita yang dia boleh buat untuk buat corak tu. Contoh dia nampak tu biduk. Macam dia nampak macam mangkuk. So dia panggil lah tu biduk. Ada tempat dia panggil tu, macam dekat UK dia panggil Big Dipper sebab dia nampak macam senduk. Ada tempat dia panggil lain sebab dia nampak benda tu benda lain. Tapi untuk para saintis ke apa, dia dah ada lah nama-nama dia. Lepas tu biduk ni dia muncul antara April sehingga Jun sahaja. Paling tepatnya boleh jumpa pada pukul 8 ke 10 malam. Lepas tu kita boleh gunakan biduk ni untuk tunjuk arah utara. Selalunya kalau kita nampak dekat tengok bintang dekat langit tu, kita nampak ada 7. 4 ni kita nampak dulu. Lepas kita cari tangkai dia. Lagi 3 ni. So yang dekat hujung dia punya sudu ni, gayung, senduk ke apa, itulah arah utara. So maknanya kalau kat sana, kalau biduk tu arah ke utara, so kalau kita tak payah pakai kompas pun kita boleh tahu arah utara belah mana. Lepas tu, sebahagian daripada buruj yang lebih besar ialah buruj Ursa Major. Ursa Major ni adalah panggilan untuk nama buruj yang berbentuk beruang, ni yang bawah ni. Dia sebenarnya adalah sebahagian je daripada buruj yang berbentuk beruang tu, berbentuk beruang besar. Tapi yang kita belajar ni biduk. Biduk ni dia dekat bahagian ni. Ekor contohlah kan. Macam bentuk beruang tu, nampak tak beruang? Kita nampak beruang. Dia ikut imajinasi kita lah kan. Tapi yang dah direkodkan Ursa Major tu adalah buruj yang berbentuk beruang. So kalau nak check dekat dalam Google ke apa, biduk ataupun Big Dipper. Lepas tu yang kelima, ia menunjukkan musim menanam telah bermula di hemisfera utara. So mana-mana country ataupun negara yang terletak di hemisfera utara ataupun kutub utara, maknanya dia boleh gunakan, kalau dia dah nampak Big Dipper tu, dia dah boleh tahu mungkin dalam itu dah start waktu untuk dia menanam. Selalunya biduk ni dia arah utara, dia start daripada pada musim sejuk. So kalau musim sejuk tu mungkin dia dah nampak Big Dipper keluar dekat atas langit, so dia dah boleh agak dah. Lagi 2 bulan dia dah boleh start menanam untuk musim bunga yang akan datang. Macam itulah orang dulu-dulu tengok langit tu untuk supaya dia menunjukkan musim yang akan datang. Okey. Tu seterusnya adalah yang kedua adalah berlantik. Berlantik ataupun dalam bahasa Inggeris dipanggil Orion atau Orion.
So, dia adalah berbentuk seorang pemburu memakai tali pinggang dan tergantung sebilah pedang. Buruj terbesar di alam semesta dan buruj paling menonjol mempunyai 16 bintang. Macam yang kita nampak kat sini lah. Boleh, yang ni kepala dia, ni badan dia. Yang dia kata memakai tali pinggang tu, kita boleh nampak kat sini ada 3 bintang ni kan. So dia macam nampak lah ada, dia pakai tali pinggang. Lepas tu yang dia kata ada tergantung sebelah pedang tu kat belah sini. Lepas tu mungkin ada nampak juga dia pemburu kan, so dia tengah pegang pemanah. So nampaklah macam tu. Ni dia punya arrows. So dekat belantik ni pun kita boleh gunakan sebagai penunjuk arah. Dia boleh tunjuk yang dekat kepala ni arah utara. Dan juga belantik ni juga boleh tunjukkan arah kiblat. So negara-negara yang terletak di Asia Tenggara juga boleh gunakan berpandukan belantik ni, bintang-bintang belantik ni untuk mencari arah kiblat. Arah kiblat dia menunjukkan ke arah sini. So kita tengoklah mana dia dari 3 gugusan bintang yang ni, yang dekat dia kata memakai tali pinggang tadi, yang dekat bahagian tali pinggang dia, terus straight ke sini, ke atas dia punya pemanah tu. So kita boleh tahu kalau macam kita sesat dalam hutan ke, ataupun selalu yang orang-orang dulu selalu yang menggunakan buruj ni untuk arah ataupun ni adalah pelayar. So ya sampai sekarang jugalah pelayar pun masih gunakan buruj untuk berpandu ke arah. Lepas tu ni ada 16 bintang. Lepas tu belantik ni muncul antara Disember sehingga Februari. Pukul 8 sampai pukul 10 malam. Selalunya memang nampak 8 sampai pukul 10 malam tu nampak lah. Tapi kadang-kadang waktu jam yang lain pun ada juga. Tapi yang selalu untuk kita cam pada waktu tu, tu paling mudah lah. Lepas tu boleh dilihat di antara hemisfera utara dan hemisfera selatan. So orang kutub utara atau kutub selatan pun boleh nampak belantik ni. Boleh tengok lah, boleh cari. Kalau dia terletak di hemisfera utara, maknanya orang kutub selatan tak boleh nampak. Macam tu. Yang ketiga adalah berbentuk pari. Ni bentuk apa ni? Ni bentuk apa, Aziz? Cik. Nampak tak? Palang. Bolehlah nampak macam palang ataupun layang-layang kan. Dia ada ni buruj yang paling kecil sebab yang paling mudah untuk kita cam. Sebab dia hanya ada 4 gugusan bintang sahaja. 1, 2, 3, 4. So selalunya yang paling last kali ni, bintang paling terang ni tu adalah penunjuk arah selatan. So kalau nampak 4 gugusan bintang ni, kita boleh tahulah arah selatan. Contoh gambar ni, kita berdiri kat sini dan kita nampak buruj pari tu dekat langit macam ni. So kita nampak dia punya palang yang akhir sekali ni menunjukkan yang selatan. So dia tahu itu ke selatan. So kalau kita nak pergi ke arah selatan, so kita gerak ke sana. Macam tu lah. Lepas tu dia muncul antara April sehingga Jun pukul 8 ke 10 malam. Dia ada sepanjang tahun di Malaysia. Dan juga kita boleh melihat dia di hemisfera selatan. Yang ni sebenarnya pari ni rasa pernah jumpa selalu. Siapa yang selalu tengok kan, memang selalu jumpa lah. Ada je kat sini. Ada je malam-malam selalu. Lepas tu yang keempat adalah Scorpio. Nampak tak? Kalau pandang yang ni je, nampak tak macam kalajengking? Nampak. Boleh lah kan.
Scorpio ni ataupun dalam bahasa Inggeris Scorpion, ataupun nak senangkan kita tahu Scorpion tu adalah kalajengking kan. So senang ingatlah nama dia. Macam tahu tak tak belum. Okey, lepas tu menyerupai kalajengking. Lepas tu dia adalah buruj yang besar. So dia muncul antara Jun hingga Ogos. Dia pukul yang waktu yang sama, pukul 8 sampai pukul 10 malam, dan boleh dilihat di hemisfera selatan. Dia menunjukkan musim menuai telah bermula di hemisfera utara. Maknanya dia kata sebab Jun dan Ogos ni adalah musim panas. So musim panas tu dah sesuai untuk kita start menuai. Jadi negara-negara yang berada di hemisfera utara atau di kutub utara kalau dia dah nampak dah Scorpio tu dekat langit, dekat awal dekat langit, so dia dah boleh maknanya dia dah keluar petunjuk, maknanya dia dah boleh start untuk menuai untuk pertanian mereka. Dia selalu untuk bahagian petani lah. Orang-orang dulu guna untuk bahagian pertanian dia. Macam mana dia nak berpandukan musim-musim tu, dia berpandukan kepada buruj. Okey, ni yang cikgu cakap tadi, hemisfera utara dan hemisfera selatan. Maknanya hemisfera utara, hemisfera selatan tu adalah atas tu kutub utara, bawah kutub selatan. Malaysia dekat mana? Garisan khatulistiwa. Betul. Bagus. Nampaklah. Garisan khatulistiwa. Jadi kita kat antara tengah-tengah tu. So kita kat tengah-tengah tu tak semestinya kita tak payah pun nak ikut waktu dia nak keluar hemisfera utara atau hemisfera selatan, sebab kita kat tengah-tengah, so kita boleh tengok dua-dua. Macam itulah. Tetapi kalau yang dekat yang keluar dekat hemisfera utara, hemisfera selatan tak nampak. Negara-negara yang dekat bawah ni lah. So ni yang cikgu cakap, hemisfera utara Disember sampai Februari berlantik. Ni apa, bentuk apa tadi? Berlantik. Orang pemburu. Pegang pedang pegang pedang. Kalau kamu nampak pegang pedang macam tu, pegang pedang. Tapi selalunya orang cakap dia tengah memanah. Pegang pemanah. Panah. Pegang panah. Nampak tak pegang panah ke nampak pegang pedang? Lepas tu macam dia kata Disember sampai Februari ni dia orang musim sejuk. Ni yang dikatakan tadi, berlantik ni dah boleh start untuk petunjuk untuk dia dah start untuk boleh menanam tanaman lah, apa-apa tanaman. Sebab lepas musim sejuk akan musim bunga. So bila dia dah nampak berlantik tu, maknanya musim bunga nak keluar. Macam itulah. So dekat hemisfera selatan tak nampak apa-apa. Lepas tu pada waktu April sampai Jun keluar pula biduk. Yang ni apa? Bentuk apa tadi, Hana? Nampak tak? Tak ada. Okey, ni bentuk apa tadi biduk ni? Gayung. Ingatkan senduk. Gayung. Tak kisah gayung ke senduk ke. Janji kamu nampak macam gayung dia boleh nampak. Dia macam gayung atau senduk, sama je lebih kurang. Lepas tu waktu yang sama juga April sampai Jun ni dekat hemisfera selatan pari ni pula muncul dekat hemisfera selatan. Tadi April sampai Jun biduk yang keluar dekat hemisfera utara. Dekat hemisfera selatan pari yang keluar. Mana yang 4 tadi. Pari ni berbentuk apa? Palang ataupun Layang-layang.
Layang-layang. Okay, bagus Haziq. So layang-layang. So apa ni, dua-dua hemisfera atau kutub ni nampak lah, cuma dia nampak buruj yang berbeza. Macam belantik tadi, belantik ni dia berada di hemisfera utara dan selatan. Jadi dua-dua hemisfera utara dan selatan ni nampak. Tadi cikgu tu salah cakap pula. Lepas tu waktu yang sama juga Jun ni keluar, Scorpio pula keluar. Jun sehingga Ogos pada di hemisfera selatan untuk menunjukkan musim panas. Scorpio macam tadi cikgu cakap lah, Scorpio yang dekat dengan nama dia adalah Scorpion, colour jengking. Tapi bentuk dia macam ni lah. Okay, so untuk kegunaan buruj. Kegunaan buruj. Dia ada dua kegunaan. Pertama adalah penunjuk arah. Sebelum ni, macam saya cakap tadi, sebelum adanya terciptanya kompas, orang-orang dulu ni gunakan buruj ni untuk tunjuk arah. Arah utara. Untuk biduk tadi kita boleh tengok. Biduk apa tadi? Yang senduk tadi kan? Senduk tu tunjuk arah utara. Lepas tu biduk pari tunjuk arah selatan. Biduk pari yang mana? Siapa? Layang-layang. Yang layang-layang. Yang layang-layang tu tunjuk arah selatan yang bahagian mana? Bahagian hujung yang panjang tu. Betul. Bagus. Nampak. Lepas tu yang kedua digunakan untuk penunjuk musim. Macam digunakan oleh petani-petani zaman dululah. Buruj ni dibentuk daripada gugusan bintang, dijadikan panduan kerana kedudukannya yang tidak berubah. Maknanya kedudukan dia yang tidak berubah, maknanya bila dah sampai je bulan tu dia muncul. Pada tempat yang sama. That's why kita tahu arah dia yang tunjuk pun arah yang sama. So memang dia memang petani-petani dulu memang berpandukan buruj ni lah untuk tahu bila keluarnya musim-musim yang seterusnya. Lagi-lagi musim menanam, musim sejuk, musim panas. Kalau musim panas untuk menuai, musim sejuk dah start untuk menanam tanaman dan macam-macam lagi lah. Lepas tu apa tadi? Siapa lagi nak tanya? Ifah, untuk yang buruj apa yang boleh kita gunakan untuk cari arah kiblat? Belantik. Betul, bagus. Belantik belantik yang bentuk pemburu tadi. Yang kita boleh gunakan tu untuk cari arah kiblat. Ni adalah contoh-contoh. Tahu tak apa ni? Apa orang panggil tu? Bintang-bintang kelahiran kita. Dengar tak yang orang-orang selalu ni? Yang lahir bulan ni, Gemini. Ada? Tahu tak? Pernah dengar je tapi tak faham. Tak faham. Macam okey, contohlah cikgu lahir bulan. Cikgu lahir bulan apa? Ini macam salah je. Okey, cikgu lahir bulan apa ni? Bulan September. So September ni selalunya, sebab tu cikgu check cikgu punya bintang adalah Virgo. Ni kalau Islam dia kata syirik lah, tapi ada yang apa tu orang panggil constellation punya, kita punya bintang-bintang ikut bulan kelahiran kita. Tu pun sebenarnya adalah buruj. Macam siapa yang faham tu kan, ataupun yang tengok anime ke, cerita fairy tale ke, tak kisahlah kan. Ada cerita yang dia cakap ada Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Pisces, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Scorpio, Libra. Scorpio ni sebab yang paling common lah keluar. Yang lain ni susah sikit nak keluar. Aries ni pun
Dia macam senang je nak cari. Aries ni selalunya pada bulan April. Macam tu. Lepas tu bukan ni je. Ni adalah 12 bintang tu zodiak. 12 bintang zodiak. Tapi dalam ni tak adalah. Ni buruj yang ada juga, termasuk daripada 88 buruj yang dah ditetapkan oleh yang astronomi kebangsaan tadi. Lepas tu ada lagi buruj-buruj yang lain. So nanti kita boleh check dekat apps ke, dekat Google ke, selain 4 buruj yang kita belajar tadi. Okay. Ni cikgu ambil dalam buku teks, ada macam fun facts. Okay, cuba kita fikir sejenak je. Mengapakah bintang-bintang sentiasa berubah kedudukannya seperti matahari dan bulan? Cikgu nak siapa yang jawab? Asfa. Tahu tak kenapa bintang-bintang ni dia selalu berubah kedudukan? Macam hari ni kita tengok sikit ke banyak, hari esok lain pula. Macam lain. Ya. Matahari berubah kedudukan ke? Matahari berubah kedudukan ke? Macam berubah lah. Macam kan dia pagi dia dekat sini. Pagi matahari terbit arah mana? Maksudnya dari bumi lah. Dari bumi. Tak. Matahari dengan bulan dia tak adalah berubah kedudukan. Dia hanyalah dia berpusing. Faham tak? Ke tak faham? Matahari kan dia terbit dari timur dan benam pada arah barat. So maknanya dia bergerak lah juga kan. Tapi siapa yang bergerak sebenarnya? Matahari ke bumi? Bumi. Bumi. Okay, betul. So dia sebenarnya sama je bintang-bintang ni. Kalau bintang-bintang ni kita nampak dia berubah kedudukan, yang sebenarnya yang bergerak adalah bintang tu ke ataupun bumi kita? Bumi. Bumi. Okay, betul. So jawapan dia sebab bumi ni berputar pada paksinya. So dia menyebabkan kita sangka bintang-bintang tu berubah kedudukan. Samalah macam matahari tadi, kita nampak pagi dia dekat sini kan. Lepas tu dah benam dekat bahagian dekat belah barat pula. Samalah macam bintang pun kita nampak macam tu juga, berubah-ubah. Tapi sebenarnya bukan bintang ataupun matahari dan bulan tu. Sebenarnya adalah bumi tu sendiri, bumi kita sendiri yang berputar pada paksinya. Okey, seterusnya bintang tidak berkelip-kelip jika kita melihatnya dari angkasa lepas. Tetapi bintang akan berkelipan jika kita melihatnya dari bumi. Mengapa? Siapa nak jawab? Kenapa kita nampak bintang tu berkelip dari bumi? Kalau soalan yang paling senang. Siapa yang jawab? Siapa nak jawab? Akid nak jawab? Tak kot. Tak. Tadi yang macam awal-awal tadi saya cakap bintang ni dia berbuat daripada apa? Habuk angkasa. Gas. Gas yang dia keluarkan cahaya dan haba. Pandai. Cahaya dan haba. Jadinya dia dari jauh ni dia nampak. Kejap kita tengok jawapan dia. Lepas tu cikgu terangkan. Okey. Maknanya semasa cahaya dari bintang melumba-lumba melalui atmosfera kita, dia melantun dan menjunam melalui lapisan yang berbeza.
Lepas tu dia melenturkan cahaya sebelum anda melihatnya. Oleh kerana lapisan udara panas dan sejuk terus bergerak, lenturan cahaya juga berubah yang menyebabkan penampilan bintang itu bergoyang atau berkelip. Okay, macam tadi kita cakap, apa tu? Bintang ni keluarkan gas dan cahaya kan, cahaya dan haba. So masa dia pantulkan cahaya dan haba tu, dia nak pantulkan ke macam mana? Pantulkan ke bumi. Kat bumi ni kan ada atmosfera kita kan, ada banyak haba juga dan cahaya kan. So dia macam cahaya dengan haba tu dengan apa ni, keadaan yang sejuk dan panas tu, dia menyebabkan cahaya dan haba nak pergi ke bumi tu berzigzag macam ni. So that's why kita nampak, mata kita nampak dia terpancar berkelip-kelip. Cahaya dia terpancar berkelip-kelip. Maknanya dia ada lenturan cahaya lah disebabkan udara panas dan sejuk tu. Macam Ni, api ke? macam mana? Macam api ke? Macam api ke? Macam contohlah kan, kalau kita pakai torchlight kan, kita suluh ke sana. Lepas tu kalau kita suluh ke air, dia macam ada refract kan. Dia macam mana? Cahaya tu tak dia ataupun dekat mirror, dia terpancar tempat lain. Maknanya cahaya tu bila bila udara dekat situ terlampau panas atau terlampau sejuk, dia buatkan cahaya tu macam ni, dia tak straight terus kepada target dia ke bumi. Faham tak? Faham. So that's why kita nampak bila cahaya tu terus, dia tak boleh straight, dia kiri kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan. So kita nampak cahaya dari jauh tu berkelip-kelip. So tapi kalau kita dekat angkasa, kita tak nampak pun bintang tu berkelip. Sebab kita nampak, sebab kita dah dekat, so kita nampak sendiri macam mana bintang tu sendiri, dia punya rupa. So kita tak nampak pun sebab dia depan mata kita. Kalau kita dari bumi sebab terlampau jauh jarak dia, that's why kita nampak dia berkelip. Macam tu lah. Dah habis dah. Terima kasih. Okay. Cikgu nak tunjuk apa tu, video. Sekejap. Okay, setakat ni faham tak? Ke ada yang tak faham? Faham? Okay. Alright. Okay. Sekejap cikgu share. Okay, ni nanti sambil tu cikgu terangkan sekali lah. Sekejap, dah start ke? Nampak tak? Nampak? Okay. Okay, ni kita tunjuk stars, bintang dan buruj. Constellation adalah buruj. Macam kita nampak stars tu kecil, tapi sebenarnya dia besar. Inilah. Maknanya dia adalah mengeluarkan light and heat. Cahaya dan haba. Maknanya
bintang tu terlampau jauh sampai kan kalau kita nak pergi ke sana mengambil masa 100,000 tahun ataupun 100,000 cahaya. Tahu tak light years, macam Buzz Lightyear tu kan. Tengok tak cerita Buzz Lightyear? Kita tak tengok. Dia pergi jauh kan sampai dia ambil masa bertahun-tahun. Macam tu. Kalau nak tengok bintang pakai teleskop. Ada bintang yang berbeza warna juga. Macam matahari bintang berwarna kuning. Kuning atau oranye. Macam tu. Maknanya ada 5 bintang yang berbeza warna dan bintang-bintang ni berbeza temperature dia. Suhu yang berbeza. Maknanya orang lain beza degree yang lain. So, bintang yang paling dekat adalah matahari kita. Bintang warna kuning. Maknanya matahari kita tu bukan bintang yang paling panas pun. Ada lagi bintang yang paling panas. Ni pun bintang yang kedua paling sejuk lah. Bukan bintang yang paling panas. Itu pun matahari. So kalau selama ni kita fikir matahari panas. Tapi ada lagi bintang yang lagi panas daripada matahari. Ni adalah bintang-bintang yang lagi besar. Kita dah tahu matahari tu lagi besar pada bumi dan planet-planet lain kan. Tapi ada lagi bintang yang lagi besar daripada matahari. So inilah adalah buruj. Macam tadi, paksi bumi bergerak pada paksinya, bukan bintang yang bergerak. Ni dekat hemisfera utara, di kutub utara. Ni yang kita bukan apalah bintang yang kita selalu nampak. Okay, Big Dipper yang tadi adalah biduk tadi. Ni adalah pelantik tadi, Orion. Yang kita nampak sebagai pemburu. Ni tiga bintang yang macam apa tadi? Dia punya tali pinggang. Ni ada pedang dia kat sini. Dia cakap macam itulah, Orion.
Hmm. Cassiopeia ni untuk pengetahuan je lah. Tapi yang kita belajar hanyalah 4 yang tadi tu. Shooting star tu sebenarnya adalah meteor. Bukan bintang yang jatuh. Meteor Macam mana? Kau meteor Meteor. Meteorite. So yang selalu yang orang kata shooting star buat make a wish ke apa kan, buat hajat ke apa. Tu sebenarnya adalah meteor, bukannya bintang yang jatuh pun. Bintang tak boleh jatuh. Macam itulah. So selalunya yang kita nampak yang ni dia bergerak sebab bumi yang bergerak. Bukan bintang yang bergerak. Bintang tu aja duduk dekat tempat dia je. Dia tak bergerak pun. Gitu. Okay, setakat ni faham? Faham. Tadi masa dekat video tadi ada suara dia tak? Ke tak dengar? Dengar apa-apa. Oh ya ke? Okay. Cikgu ingat dengar. Okay. Cikgu bagi inilah quiz dululah. Boleh? Sekejap. Cuma. Okay, masuk dalam quiz dulu. Empat, lima, enam, tujuh. Okay, ada 7 orang hari ni. Kita tunggu 7 masuk dulu. Okay, start .
Aduh.
Cikgu tak on mic. Okay. Terima kasih. Okay, tanya Akid, Hana, Nabil Wafi. Senang ke susah? Senang. Senang. Topik ni senang kan? Okay. Sekejap. Okay, so kita ni lah. Tadi tanya pasal zodiak kan? Zodiak. Apa-apalah. Yang buruj tu. Sekejap cikgu kita Google sama-sama. Mana? Okay, cikgu share ni dulu. Tak ada bahasa Melayu. Cikgu cakap, cikgu nanti cikgu terangkan lah. Constellation tu, buruj. Dengar kan cikgu cakap? Ke tak jelas? Dengar. Okay. So, constellations are group of stars, maknanya adalah gugusan bintang yang tadilah kita belajar tu. Yang kita boleh nampak at night depend on your location. Bergantung kepada lokasi kita, negara kita kat mana. Dan juga waktu kita. Lepas tu gugusan bintang ni dinamakan mengikut objek ataupun binatang ataupun orang dari zaman dahulu. So astronomers ataupun ahli falak yang sekarang ni, ahli falak today still use constellations to name stars and meteor showers. Maknanya ahli astronomi yang waktu sekarang masih gunakan buruj ni untuk dia namakan bintang dan juga meteor shower. Shooting star tadilah. Okay. A constellation is a group of stars that looks like particular shades in the sky. Maknanya gugusan bintang yang berbentuk di langit. Then has been given a name, yang dah diberi nama. These stars are far away from Earth, yang kita cakap tadi, yang paling jauh daripada bumi kita, yang tak connected pun to each other. And some stars in the constellation might be close while others are very far away. So ada bintang yang dekat dengan kita, ada bintang yang jauh daripada kita. Tapi kalau kita nampak bintang-bintang yang berkelipan tu, kita boleh sambungkan dot-dot-dot tu macam puzzle. And kita boleh gunakan imajinasi kita ni untuk kita gambarkan objek ataupun binatang ataupun orang. Macam cikgu cakap tadi lah, kita boleh guna apa-apa imajinasi kita, idea kita untuk kita gambarkan sesuatu pattern yang kita nampak dekat bintang tu. Macam kita cakap minggu lepas lah, kita kata stargazing kan, yang selalu tengok bintang. So memang malam-malam tu baring, bolehlah cantum-cantumkan bintang-bintang yang dekat langit tu. So over times, culture around the world has have had different names and numbers of constellations depending on what people thought they saw. So maknanya setiap tahun akan ataupun tempat tadi, nama-nama buruj ni berbeza ikut diorang punya culture dan tempat. Sampai sekarang yang dah diberi nama 88 buruj. Okay, what constellation can you see in night sky? Apa buruj yang kita boleh nampak dekat langit pada waktu malam? Depend on time of the year. Maknanya depend lah waktu kita dan juga tempat kita tadi. Earth orbits around the sun. Ni bumi yang bergerak pada paksinya menyelilingi matahari. Our view into space through the night sky as we orbit, so the night sky looks slightly different each night.
So your location on Earth also determines what stars and constellation you see and how high they appear to rise in the sky. Okay, ni adalah for example kalau kita dekat Northern Hemisphere, dekat hemisfera utara, kita tengok pada waktu September 21. Kita mungkin akan nampak Pisces. Ni Pisces lah, tadi kita tak belajar kan. Pisces. But kita takkan nampak Virgo because the constellation is on the other side of the sun. Maknanya tadi mana tadi dia kata dia nampak Pisces. So kita ni dekat hemisfera utara, kita nampak Pisces. So pada waktu yang sama juga kita tak nampak Virgo ni sebab dia dekat other side of the sun. Dia dekat sebelah bintang matahari yang lain. So kita tak nampak dia lah. So kita boleh nampak Virgo ni pada waktu yang lain. Okey, apa beza astrologi dengan astronomi? Astronomi ni adalah scientific study of everything in outer space. Astronomi ni adalah kajian saintifik ataupun pembelajaran saintifik yang berkenaan angkasa lepas. Apa-apa yang berkenaan angkasa lepas. So ahli astronomi ni ataupun saintis yang belajar bintang dan juga galaksi yang akan ambil masa light years away from Earth. Most of which are many light years away from Earth. Maknanya dia belajar planet-planet yang lebih jauh daripada bumi. Maknanya kenapa kita belajar ni? Untuk kita understand how the universe was made, what else is out there and how we fit in. Kalau kita belajar astronomi ni, macam mana kita boleh belajar macam mana universe ni boleh terjadi, apa yang ada dekat luar daripada bumi kita and apa yang kita boleh buat dengan yang dekat luar tu. Astrologi pula tak sama dengan astronomi. Astrologi ni adalah sains yang astronomi ikut untuk yang ikut saintifik yang memerlukan evidence and data. Maknanya astrologi ni based on belief that the location of certain stars and planet in the sky can predict the future and describe what a person is like. Maknanya astrologi ni lebih kepada cultural lah. Dia bukannya bergantung kepada maklumat saintifik. Astronomi ni lebih kepada scientific study. Okey, macam mana ni NASA ni gunakan constellation, gunakan buruj ni. Apa buruj ni selain kepentingan yang orang dulu-dulu, orang sekarang ni penting lagi ke buruj ni kan? So tapi sekarang NASA tu pun tahu masih gunakan buruj ni sehingga sekarang. Stars and constellations stay in approximately the same spot for many years. Macam tadilah, maknanya buruj tu tak bergerak. Yang bergerak hanyalah bumi. Dia hanya muncul during bila bumi tu berhenti pada dekat spot yang buruj tu punya location. So because the constellation are in fixed location, maknanya dia tak bergerak, they are often used as landmarks in the sky. Many stars, nebulae and other objects are named after the constellation they are found in. For example, meteor showers are named for the constellation where the meteors appears to be coming from. So for example, Orionite's meteor shower, which occurs in October each year, appear to come from the same direction as the constellation Orion the Hunter. Maknanya NASA ni jumpa meteor shower dekat pada waktu Oktober each year. So dia boleh namakan meteor shower tu namakan refer kepada Orion. Maknanya Orion yang tadi, Orion the Hunter tu berlantik. Dia namakan meteor shower tu sebagai Orion the
Orionite meteor shower. Sebab dia muncul pada waktu Oktober. Maknanya selalunya berlantik ni keluar pada waktu Oktober jugalah. So dia bagi nama meteor shower tu berpandukan buruj yang ada pada waktu tu. Lepas tu, known stars such as those in well-known constellation can also be used to navigate. So buruj ni juga masih digunakan untuk penunjuk arah. Macam sekarang ni, sailors ataupun pelayar masih menggunakan buruj ni untuk determine their location when out at sea. Maknanya masih menggunakan buruj ni untuk dia tahu keberadaan dia dekat atas laut, bila dekat laut. This is called celestial navigation. Dia dipanggil navigasi buruj. Macam itulah. NASA astronauts have also trained to use celestial navigation as a backup in case modern navigation system has trouble. Untuk NASA astronaut ni, astronaut apa? Angkasawan kan. So angkasawan ni pun belajar, dia di-train untuk tahu macam mana untuk celestial navigation. Navigasi buruj ni. Maknanya dia kena tahu, dia belajar macam mana untuk berpandukan buruj ni untuk dapatkan navigasi. Contohnya kalau contoh GPS ataupun modern navigation tool dia dah rosak. So dia kena belajar yang manual yang dulu-dulu punya. Okay, so ni contoh video dia. Faham tak? Ke ada yang tak clear? Korang? Okay, faham. So ni adalah tool yang digunakan orang dulu untuk tengok bintang. Contohlah dalam angkasa lepas tu dia punya navigation tool dah rosak. So celestial tool tu dipanggil sextant. Sextant ni pun digunakan oleh pelayar. Digunakan sebagai backup lah. Astronaut lines up a known star and a prominent landmark, and feeding his readings into the computer, gets his position back from the machine. Jared's pointing right now at the sextant and a telescope, which are our navigation means to get home. Maknanya masa tu dulu navigation dia rosak kan, so dia menggunakan sextant dan teleskop untuk dia balik ke ni lah. Macam mana? Sextant tu apa? Sextant tu tools yang dia digunakan, maknanya celestial navigation tools yang tadi cikgu cakap tu. Dia hasilkan tools tu, sextant ni, untuk dia tengok buruj dekat luar, dekat angkasa. Untuk dia dapatkan arah, untuk menunjukkan arah. Maknanya kalau dia punya GPS atau ni rosak kan, dia gunakan sextant tu untuk dia tengok arah. Untuk angkasawan ataupun pelayar tengok arah. Ni sextant yang moden lah. Okay, macam tu. Subscribe for more space. Lepas tu, robotic spacecraft also use maps of the stars to find their way. They carry a star map in their onboard computers and compare these star maps to patterns of stars in image they take. So in a way, patterns of stars are as helpful today as they are ancient navigators. Maknanya
buruj ni pun masih digunakan untuk penunjuk arah sampai sekarang. Sebab dia boleh nampak konon, contoh buruj ni kita dah tahu pattern yang dia jumpa dekat langit. So dia akan check dekat mana, lepas tu dia akan tengok buruj mana yang keluar tu dan penunjuk arah dia dekat mana melalui buruj tu sendiri. So buruj ni masih digunakan sebagai penunjuk arah sehingga kini. Macam tu. Yang ni yang tadi tu, yang apa tu? Buruj daripada tanda-tanda zodiak, buruj zodiak di langit. Ni adalah 12 bentuk yang common lah. Kalau macam yang tadi kan selalu cikgu tanya apa zodiak yang kamu tahu kan, yang macam Leo, Virgo, Aries semua tu, tu yang orang selalu tengok tu adalah 12 buruj yang selalu juga keluar pada setiap tahun. Betul ke benda? Okey, sekejap. Zodiak ni adalah zon tertentu langit yang memindahkan ke beberapa planet, bulan dan matahari. Lulus dalam perjalanan 12 buruj. Setiap daripada mereka dalam astrologi purba telah ditetapkan atau disertai dengan simbol yang dipanggil tanda zodiak. Berikut adalah cerita yang mudah kerana dapat tanda-tanda buruj zodiak. Ni daripada dia lebih kepada cultural lah, mana dia dapat nama-nama ni kan, daripada ahli-ahli astronomi yang terdahulu. Macam ni. So setiap bulan sepadan dengan tanda zodiak, matahari membuat langkah. So pada masa dahulu, buruj-buruj tanda zodiak adalah dalam kalender. Sebab matahari bergerak untuk maknanya setiap bulan tu zodiak yang berbeza ikut matahari bergerak. Macam tu. Ni Aries. Dia macam merepek-repek lah kan. Taurus ni kalau kita tahu dia lembu. Kejap cikgu batuk. Okay, sorry. Okay, tadi pun ada, tadi Scorpio tu colour jengking kan. Kalau ketam dia panggil Cancer. Yang ni untuk pengetahuan je lah, tak adalah penting pun. Yang ni Leo. Leo macam selalu kita tahu nama singa kan. So disebab sebab dia nampak buruj ni berbentuk singa. So dia bagi nama Leo. Selalunya Julai dengan Ogos. Lepas tu buruj Virgo ni dia nampak macam perempuan. Ini ada buruj Libra. Libra ni macam penimbang. Scorpio yang tadi tu kita belajar tu. Kacau. Lepas tu and then ni Sagittarius. Ni mitos lah, dia cakap Scorpio sampai mati disengat pemburu Orion muda. Ni semua ni syirik. Kalau saja nak baca boleh lah, tapi cerita-cerita kuno yang dah lama. Ni Capricorn. Capricorn ni kambing. Macam itulah. Ikan. Okay.
Okay, kejap Aku cari lagi. Cikgu share lagi satu video. Okay, cuba tengok. Yang ni dengar tak? Dengar. Dengar? Dengar. Okay. Cepatkan sikit. When you hear the word constellation, you might picture patterns of dots that are painted across the black sky. Some may think of mythical heroes and creatures that have been placed in the sky by ancient gods because of their legendary accomplishments. However, in modern astronomy, a constellation refers to a particular region of the sky in which groups of stars appear to be grouped together. These regions of the sky look more like borderlines of countries instead of ancient beings. However, many people can easily recognize these ancient figures like Orion, the hunter, Orion or tadi. Scorpius, the scorpion. Constellations have been reconfigured in some ways over modern times, but in essence, the ancient patterns can still be recognized today. The stories and shapes of constellations will vary depending on Ni who Big is Dipper looking at boleh them. nampak dari sini. For example, Apa tu Ursa Major, biduk which contains the asterism called the Big Dipper, Ursa Major ni has yang also been known to be called the beruang Great tadi. Bear. Or perhaps you see this version of the bear. Or maybe you just see a plow instead. Tengok yang ni dia panggil plow, ada yang panggil Remember Big that the Dipper. story and shape of So dia each berbeza constellation ikut will tempat. vary depending upon each culture Ada and kita pun what boleh each panggil individual senduk ke sees. sudu, macam tu. Most ancient civilizations like the Babylonians, the Greeks, the Romans, and the Ni Native asal-usul lah Americans yang lived in the orang-orang northern dahulu hemisphere. So buat they were cerita. only able to label stars that were visible in the northern latitudes. Greco-Egyptian astronomer Ptolemy identified and cataloged more than 1,000 stars and 48 different constellations. Once European explorers started navigating their way through the southern hemisphere in the 16th century, stars in the southern skies began to be identified and cataloged. These southern constellations are known as the modern constellations, and they show far less imagination than their northern counterparts. These southern patterns were named after friends, patrons, and inventions of the time. For example, the constellation Antlia represents the air pump. It was named in the 17th century after physicist Robert Boyle, who invented the compressed air pump. Ada juga yang The buruj names of yang the southern daripada constellations sejarah-sejarah have a yang lot dulu. less ingenuity when comparing it to the glorious northern constellations. To eliminate confusion, the International Astronomical Union gathered together in 1929 to solidify the boundaries of the constellations. So terlampau banyak sangat, so ahli-ahli astronomi ni berkumpul dan sahkan 88 je yang direcognize sebagai buruj. So why learn about the sky? Kenapa kita kena belajar? There is much value in learning about the stars. It gives us a connection to the past, but it also paves the way for the future. As younger generations learn and pass on their knowledge, hopefully more people will become inspired to venture beyond the Earth and learn about Siapa these yang vast berminat nak jadi regions of angkasawan? space that have been viewed for thousands of years. In the past few decades, with the development of advanced technology, humans have increasingly become disconnected from these ancient stories and patterns in the sky. Not to mention that light pollution from modern civilization has blocked out many of these magnificent celestial objects. Let's review what we know. First, constellations are rectangular regions of the sky that contain patterns and shapes of stars. These stars look like they're grouped together, but in reality, there lies much distance between each individual star. Hanya bintang ni A jauh. total of 88 constellations are recognized in modern times.
The folklore and myths surrounding the constellations varies from culture to culture. Constellations are a way to connect globally by sharing the stories and myths that have been passed down through generations. So rajin-rajin lah nak tengok bintang malam-malam. So lepas ni bila dah rajin tengok bintang malam-malam, lepas ni dah boleh kenal mana biduk, tu belantik, pari. So, kita pun macam cari mana, dah tahu dah mana arah utara, mana arah selatan. Manalah tahu kan, nanti dah besar rajin. Ada yang jadi pelayar, ada yang jadi, mungkin akan ada jadi angkasawan atau astronomi, kita tak tahu kan. Ataupun mungkin hobi suka masuk hutan ke, so kita ada ilmu ni, so kita gunakan untuk kegunaan kita sendiri. Kalau tak guna untuk exam pun, selain daripada guna untuk exam pun, kita guna untuk diri sendiri juga. Kalau last cikgu bagi quiz lagi sekali boleh? Boleh. Okay. Boleh. Macam marah je. Sekejap. Mana ni? Nah, ni first time harap jadilah quizzes ni cikgu buat.